Salam. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberikan ruang kepada saya untuk mengambil bahagian membahas perbelanjaan bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saya ingin terus pergi ke belanja mengurus, iaitu bagi butiran 040300 subsidi harga padi, 040500 subsidi dan insentif tanaman padi, 040600 bantuan khas pesawah, 040700 subsidi dan insentif nelayan. Saya dari Shah Alam, tetapi saya berasal dari Sabak Bernam, Sungai Besar, kawasan sawah padi Sungai Panjang yang merupakan sebahagian daripada jelapang padi bagi Aida Barat Laut Selangor. Jadi saya turut berkongsi apa yang dinyatakan oleh rakan-rakan saya dari sebelah sana, dari Sungai Besar dan juga Tanjung Karang. Terdapat peningkatan yang begitu besar bagi peruntukan di bawah butiran yang saya sebutkan tadi, iaitu peningkatan sebanyak 345 juta kepada 2 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 20.5% untuk bantuan kepada pesawah-pesawah di seluruh negara dan juga subsidi dan insentif bagi nelayan. Pada saya ini sudah cukup untuk membuktikan keprihatinan kerajaan yang ada pada hari ini untuk membantu memastikan bahawa keperluan kepada karbohidrat yang menjadi unsur utama makanan negara dan juga sumber protein yang dihasilkan daripada para nelayan ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Cuma apa yang saya ingin bertanya ialah apakah kenaikan sebanyak 20% itu bertujuan untuk menampung kekurangan hasil yang dilalui oleh para petani dan nelayan disebabkan oleh masalah produktiviti atau disebabkan oleh perubahan iklim yang melanda negara sejak kebelakangan ini. Ataupun ianya sebagai suatu galakan kepada peningkatan produktiviti yang wajar dilakukan oleh para petani dan juga para nelayan dalam negara kita. Saya sangat bersetuju dengan cadangan dari Sungai Besar tadi bahawa kerajaan menimbang semula kadar insentif tanaman padi. Tetapi saya juga ingin menyarankan supaya kerajaan mempertimbangkan kenaikan insentif tanaman padi itu berdasarkan kepada merit. Maksudnya, kadar ini secara asasnya kita naikkan, tetapi mereka yang berusaha dengan teknologi baru menghasilkan produktiviti yang tinggi, contohnya 8 tan ada satu kadar insentif yang lebih. Yang mereka yang menghasilkan lebih daripada 10 tan ada kadar hasil lebih. Macam bonus kita bekerja di sektor-sektor yang lain. Ini sudah pasti akan memberikan galakan yang lebih kepada mereka untuk meneroka cara-cara kaedah yang baru, cara penanaman dan sebagainya untuk menambahkan hasil bagi tanaman padi dan begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh para nelayan kita. Saya ingin menyentuh tentang pembangunan, iaitu 10003 bahagian security makanan. Ya. Tahun 2022 tidak ada peruntukan itu, tetapi pada kali ini, tahun 2023 belanjawan yang memperuntukkan 100 juta. Ini pun bukannya satu business as usual, tetapi this is very unusual. Ya. Kerana satu usaha yang menunjukkan kerajaan sangat menekankan tentang security makanan ini sesuai dengan nama baru Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu. Cumanya saya ingin bertanya, apakah dengan peruntukan yang bernilai 100 juta itu ianya bertujuan untuk satu penerokaan kepada kaedah-kaedah baru pengeluaran makanan ataupun ianya kaedah untuk meningkatkan hasil produktiviti dalam pengeluaran makanan negara ataupun ianya sebagai apa? Perincian inilah yang perlu kita tahu supaya kita sama-sama
dapat mengambil bahagian. Dan yang akhirnya, Puan Pengerusi, ialah saya ingin juga menyentuh tentang 10007, bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian, dan 10008 unit agropreneur muda. Saya rasa ini satu perkara yang sangat penting untuk memastikan keterjaminan makanan kita ini, aspek-aspek pembangunan capacity building dan latihan pertanian serta penglibatan daripada orang muda sangat penting kita berikan perhatian. Saya berterima kasih di atas peruntukan yang meningkat berbanding dengan tahun lepas, tetapi saya juga yakin bahawa peruntukan ini masih belum cukup untuk memastikan bahawa golongan anak-anak muda berminat untuk terlibat dalam industri pertanian ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya